Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Okey, maaf ya, jadi malam-malam panggil semua untuk kelas potensi seperti ini. Jadi sebelum kita lagi mulakan kelas juga, cikgu nak maklumkan bahawa ada satu Google Classroom yang khas untuk kelas potensi dan juga kelas cemerlang di mana cikgu telah meletakkan bahan-bahan seperti yang dipaparkan pada skrin. Okey, adalah versi bahasa Melayu and there is also another English version. Okay, let's say we take the English version for this. So you may refer to the notes on the Google Classroom, okay, without need to take the space or hard disk of your gadget, which I believe that some of you will say, oh nanti download akan makan space semua kan. Jangan risau, kalau kamu dah ada Google Classroom apps itu dalam handphone, kamu hanya perlu tekan je, jadi dia akan download dan baca. Lepas kamu dah habis baca, balik dia akan hilang, benda itu tak ada isu pun. Jadi benda ini hanya untuk menyenangkan untuk anda buat rujukan dan juga buat ulang kaji dengan nota, sebab kamu semua pun zaman yang lain daripada cikgu. Kita pun faham ada antara kamu yang tak boleh nak baca buku, nak baca benda mendari skrin handphone ke ataupun gadget elektronik. I totally understand that. So let it be. So here is just another option for you to have your reference, and you can do your study by your own while you're having your phones or a laptop or tablet in your hand. So you shouldn't have any problem now to get your reference 22 hours every day. And I also need you to have your textbook in your hand, textbook. I do not know whether your textbook is in BM or in English. Maybe some of you can explain to me whether your textbook is in English or in BM. Any one of you? Dalam BM je. Dalam BM, okay. Kalau dalam bahasa Melayu tak apa. Dalam English pun tak apa. Muka surat lebih kurang sama saja. So I will at the same time while doing the lesson, I will keep on quoting which page that you need to refer to. Which page that you need to refer. Jangan nanti kata saya tak ada buku rujukan. Come on, you have textbook. Textbook is the best reference so far because this is the first time for our second year for KSSM. Jadi semua orang ada buku teks. Jadi apabila cikgu sebut rujuk muka surat ini, benda ini dah record ya. Jadi kamu boleh tengok balik, benci sangat tengok muka cikgu, unlike kata kan. Jadi tutuplah, hanya dengar suara cikgu, sekarang kita rujuk 230. Kamu pergi 230 baca. Okay, jadi itulah dia tujuan cikgu nak sebut dan rakam dah ini. Jadi jangan cakap tak tahu ya. Jadi dalam Google Classroom ini, bahan-bahan akan upload lah dari masa ke semasa. Dan ini adalah kod dia. Harap membantu anda semua. Okay, dan let's go to your handout. Okay, let's go to your handout. Okay, jadi cikgu berharap semua telah ada handout masing-masing, sama ada download dalam tablet ke elektronik gadget. Satu, yang terbaik ialah cetakkan sebab kamu perlu banyak bertulis seboleh-bolehnya bertulis. Okay, tulis. Sebab itulah masalah yang kita hadapi dan saya faham. Okay, ada antara kamu yang mungkin kata biologi susah. Sebenarnya dia tak susah. Cikgu macam-macam cakap ya. Kamu hanya perlu ambilkan sedikit masa, duduk baca saja. Yang masalahnya tak baca ini, susahlah kita nak jawab. Apa-apa pun kalau tak baca, apa-apa subjek pun memang susah. Okay, jadi kalau anda dapat kertas ini, kertas ni ada 12 muka surat ya. So we will study from very beginning, which is page number 1. Make it very simple. Okay, page number 1 of your handout. Jadi, kenapa kita pilih tema 3, tingkatan 5 ini, pewarisan dan teknologi genetik, inheritance and also genetic technology. Students, in the latest KSSM also paper, I dare to say that they must have one questions for this third team, team 3. Okay, I repeat, untuk tema 3 ini mesti ada satu bab. Jadi, murid boleh wajib tahu, dalam tema 3 ini ada 3 bab sebenarnya. 3 bab. There's a first chapter, I mean chapter 11, chapter 12 and chapter 13. Jadi bab 11 ini iaitu pewarisan, inheritance, then followed by chapter 12 variation and chapter 13 modern technologies, genetic technologies. Kita memang menjangka lah. Jadi tahun ni pewarisan mereka akan sentuh pasal direct pada mandat sebab lama dah tak ditanya dan kebanyakan mereka tanya pun soalan yang berkait dengan
pedigree iaitu family genetic background. Itu dah tanya. Teknologi pun dah tanya, macam mana hasilkan insulin itu pun dah tanya. Jadi apa lagi yang mereka belum tanya, analisis menyatakan. Sekali lagi senang je. Jadi apa yang kamu tengok pada depan kamu ini, inilah kita yang nak buat hari ini. Okay? Jadi kita dah tahu bapa genetik iaitu Mendel. Dan pertama sekali untuk bab Mendel ni, cikgu, senanglah Mendel ni kita dah tahu. It's not like that lah. I would actually want to go with you in basics one by one. Because every single part is very important for you to get the marks. Okay? Missing any part of it, I mean, if let's say you miss any part, you might actually thought that you get it right. Ingat betul kan? Tapi cikgu tak nak bagi markah. Sebab benda something hilang di situ. Jadi pada anda, yang pertama sekali anda perlu memberi peringatan ataupun bukan peringatan, memberi fokus adalah sebenarnya apakah jenis spesies yang digunakan oleh Mendel dalam membuat eksperimen beliau. Sehingganya beliau mendapatlah nama sebagai bapa genetik dengan hukum Mendel. Hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Mendel first law, Mendel second law. Kita perlu memberi pengiktirafan pada apa yang dia buat. Yang pertama sekali iaitu dia punya spesies yang dipilih olehnya, iaitu Pisum sativa. Murid-murid, ini sedikit ulang kaji juga. Kalau anda belajar biodiversity, how do you write the name of species? How do you write the name of species? So you can see it on yourself there. It's in italic way, and the first letter of the word should be in capital letter form. The second word you don't have capital letter lah, only the first. Ini ulang kaji saja. Jadi jangan tak tahu nanti apa itu Pisum sativa. Sebabnya perlu sedar disebabkan dia memilih Pisum sativa ini, maka apa yang kamu hari ini belajar dapat diterbitkan. Kenapa cikgu? Okey, paling senang. Murid-murid, seterusnya dari Pisum sativa ini kamu memang akan sentuh ciri, karakteristik ciri. Untuk pokok Pisum sativa ini yang di mana Mendel pilih atau Mendel buat kajian, dia ada sebenarnya 7 ciri yang kamu perlu ingat. 7 ciri. Cikgu, kenapa? Sebab 7 ciri ini hanya mempunyai dua trait yang bertentangan untuk setiap ciri tersebut. Okey, bermulalah sekarang istilah genetik. Cikgu ulang istilah genetik, terminologi. Okey, cikgu dah sebut ciri dan trait. Maksud dia, Pisum sativa ada 7 ciri dan setiap ciri itu ada 2 trait yang bertentangan sahaja. Kenapa ya? Ambillah bunga, warna bunga. Warna bunga Pisum sativa ini hanya ada ungu dan putih. Cikgu ulang, ungu dan putih. Kamu cakap, so what? Betul kan? Betul kan murid-murid? Kamu akan fikir, so what? Bayangkan kalau beliau memilih bunga raya. Bunga raya di luar. Bunga raya mesti kamu cakap ada merah, ada putih, ada merah jambu, ada kuning. Nampak ke tak? Ada banyak varian untuk ciri warna bunga tersebut. Jadi disebabkan beliau memilih Pisum sativa ini, jadi tak ada isu seperti yang cikgu tadi sebut timbul, oh banyaklah pilihan. Tak, dia sekarang setiap ciri ini yang dia pilih hanya ada 2 trait yang bertentangan. Maka timbullah isu. Apa itu ciri, apa itu trait. Murid-murid, di sini cikgu perlu tunjukkan slide yang cikgu bagi ya. Yang pertama 11.1 ini. Ya, kalaulah anda rasa tema 3 ini boring. Anda kata apa yang cikgu terang? Oh, I already know. Fine. I say fine. But if I open up this thing in front of you, if I open it up now, okay, cikgu buka sekarang. Tengok pada screen ya. Ada pada slide yang 11.1 itu. Kalau kamu tengok depan ya. Cikgu dah sebut sekarang, okay, ciri dan trait. Ada lagi banyak lagi kat dalam sini. Ada jin dan alia. Ya. Kamu perlu mampu memberi definisi yang jelas membezakan antara
dua istilah yang diberikan. Contoh ciri dan trait. Jadi apa itu ciri? Apa itu trait? Cikgu, saya tahu ciri itu warna bunga. Trait itu ialah ungu dan putih. Saya minta jelaskan apa maksud ciri sebenarnya. Jadi ciri merujukkan kepada sesuatu fisik, apa kata tu? Feature ya, maksudnya ciri luar yang boleh diwariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Satu ciri luar ataupun satu morfologi pun boleh, yang penting ciri luar. Tetapi apa itu trait? Trait, cikgu dah sebut tadi, trait itu adalah variant, variasi kepada ciri tersebut. Untuk 7 ciri bagi Pisum sativum itu ada 2 trait untuk setiap ciri saja. Jadi mungkin kamu pun tanya cikgu, sebenarnya benda ini saya nak rujuk ke mana? Jadi murid-murid, kalau kamu ada buku teks di tangan, saya pun tak nak buang masa semua. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu sekarang. Buku teks muka surat 232. 232. Ya. Jadi nanti kita akan tulis banyak juga, jangan risau, kita akan buat nanti. Okey. Jadi ada satu faktor yang boleh diwariskan, yang penting juga dah sebut diwariskan. Okey, ciri luar yang boleh diwariskan, faktor. Okey. Dan apa itu trait? Trait ialah variasi bagi ciri tersebut. Variasi. Jadi benda ini perlu jelas. Kalau tidak nanti kamu akan cakap, saya tahu beza, tapi nak sebut. Kita nak sekarang jelaskan menggunakan bahasa istilah bio. Jadi antara perkara yang kamu tak suka tapi kamu perlu mahir. You need to get it right, That means when I say biological terms, for instance, let's say in the future, when you come across with, let's say, pancreas. What's the functions of pancreas? Where is pancreas? That's why you need to be able to explain. That's what makes you a biology student. You cannot say that, okay, I understand, but when I come to you and I ask you, what do you know about pancreas? You say, oh, okay, pancreas is there. But what is there? You must be very precise to say that pancreas is right beside of duodenum. Something like that. You must come across with all these things. That's why I'm coming with you now or talking with you about inheritance. One word is characteristic, another word is trait. Can you basically explain? It's not about giving me example. I'm talking now is that explain. Kau perlu terangkan, okay? Terangkan and by following the reference, the main reference, your textbook, okay? Page 232. Jadi murid-murid di sini datanglah, kita nak buat ulang kaji. Kita memang nak sambil itu buat ulang kaji. Maka dalam soalan 1A ni dia ada ciri dan ada trait. Okay, seperti yang ditunjukkan 5 ciri dan 5 trait. Soalan pertama A1 ini minta kenal pasti dan namakan ciri dan trait yang dikaji. Macam mana kamu nak jawab? Dan 2, hitungkan nisbah fenotip dominan kepada fenotip resesif. Datanglah istilah fenotip. 1, nanti ada genotip. 1 lagi dominan dan resesif. Jadi murid-murid, sehingga sekarang boleh faham ke tak? Kalau anda faham apa yang cikgu sampaikan, sila angkat tangan. Saya nak tahu dulu, respon dulu. Saya nak tahu ada ke tak kamu boleh ikut. Kalau boleh faham, sila angkat tangan. Ataupun kalau tak boleh faham, jangan paksa angkat tangan tapi tulis kat chat box, cikgu, saya betul-betul tak boleh nak ikut ataupun data ke benda semua, bagi tahu sekarang. Kalau ada masalah lah. Sekarang kita ada 15 orang yang kata boleh faham. Yang 3 lagi, 2 lagi. 16 ya? Okey, 17. Bagus ya, yang 1 lagi itu 18. Thank you ya. Jadi harap boleh ikut ya. Kita sambung sekarang. Terima kasih. Boleh turun tangan ya. Jadi sekarang macam mana jawab? Kalaulah ini soalan SPM kamu, macam mana kamu nak jawab? Okey, jadi cikgu, ini soalan SPM ke? Ya, ini soalan SPM tahun 2007. 2007. Cikgu, ya betul ni. Ya, 2007. Lama kan? Jadi ini tadi, jadi kita nak jawab. Jadi macam mana jawab? Jadi tengok pada skrin ni, kalau kamu nak jawab ataupun kamu boleh cuba tulis pada kertas, cuba, mana tahu. Jadi paling tidak kamu dah tahu. Tengok ciri, trait Kalau siapa yang nak kata English karakteristik kan, pandai-pandai lah. Yang penting kita nak faham. Cikgu, kenapa perlu ada 2 trait? Di sini datanglah trait dominant. EM dominant lah.
English BM recessive. Jadi maka kalau anda tengok dalam soalan itu diberi contohnya seed shape ataupun apa tahu tiba-tiba English pula, bentuk benih. Betul ke tak? Bentuk benih. Aku nak tengok dulu bentuk biji. Okey, dengan cepat dah. Bentuk biji bulat dan juga kedut, berkedut. Jadi kamu akan ada 5 ciri. Jadi kamu akan tulis macam ni. Tadi datanglah soalan, cikgu, apa itu dominant dan apa itu recessive? Kalau anda tanya, bagus. Kalau anda siap jawab, cikgu, dominant saya tahu. Dominant adalah sesuatu yang boleh dijumpa secara majority, banyak. Okey, kalau kamu ada idea macam tu, baguslah. Tetapi salah. Cikgu ulang salah. Kalau kamu cakap macam tu, cikgu tanya. Cikgu sekarang tanya, kita sedia maklum, when you really remember this in form, lower form of science, your hair, types of hair. There are 2 types, right? Curly and straight. Curly and straight. Cikgu ulang bentuk rambut ada 2, kerinting dan lurus. Kita semua maklum, dominant itu ialah kerinting, dominant. Kalau kamu berjalan sekarang kat luar, ramai ke yang kerinting? Ramai ke? Jawapan tidak. Tidak. Ramai yang lurus je rambut. Jadi isu dia sekarang dominant recessive, kamu tak boleh guna kekerapan kamu tengok dalam satu populasi. Oh bukan. Bukan. Jadi sebenarnya apa dominant? Macam mana kita jawab soalan dominant daripada hafal daripada buku membabi buta orang kata kan. Jadi macam mana kita nak hafal? Kita nak faham dominant dan recessive. Jawab sekejap lagi kita akan jawab ya. Jadi cikgu cuba jawab lagi satu. Okey, kalau kamu kamu pergi soalan yang kedua ni, atau bukan soalan kedua. Ciri kedua, warna biji iaitu kuning dan hijau. Jadi jawapan kamu ini adalah dalam bentuk jadual. Perlu tulis cantik-cantik lah, ada 3 lagi. Buat betul-betul. Jadi kita akan pergi yang kedua. Ya, saya faham kamu dah belajar kat sekolah. Saya faham. Jadi tak nafikan ada akan kata, cikgu saya tahulah 3-1. Nisbah 3-1. Perlu faham ya, Mendel ketika dia buat kajian terhadap pewarisan ini, dia tak ada apa-apa istilah genetik yang membantu untuk mengukuhkan fakta dia masa itu. Macam kamulah ada buku ini semua kan. Dia susah. Jadi dia bermula daripada kosong. Kamu perlu berada di tempat dia sekarang. Maka macam mana dia dapat 3 nisbah 3-1 itu? Boleh break kalau anda tengok di sini. Okay, kita ambillah bentuk biji. Soalan minta buat untuk 3 ciri ya. Cikgu ambil bentuk biji saja, bentuk biji. Maka kamu pun dapatlah 5, 4, 7, 4 bulat. Dan juga 1, 8, 5, 0, kedut. Jadi kita perlu buat sedikit matematik yang ringkas. Maka kita akan bahagi dengan nombor yang paling kecil iaitu 1850 1850 pun bahagi 1850. Maka kita akan dapat dalam lebih kurang 2.97 kepada 1. Ya, siapa dia? Aku boleh bantu. Ada soalan tak? Ya, tadi siapa-siapa ada yang angkat tangan ke? Tak ada. Okey, cikgu salah faham ya? Tak apa. Jadi kita dapat benda macam ni. Okey, 2.97. Kalau tak silap je pula. Ya, aku pun kira. Okay, kalkulator perlu keluarkan. Jangan malas. 574 bahagi 1850. Bila 6. Lebih kurang je macam tu. Ya, lepas tu 1.00 kita mesti biar dia decimal point nombor peratus tu betul. Jadi kita dapatlah lebih kurang. Mana saya punya simbol. Okey, maksudnya 3 pada 1. 3 bulat kepada 1 kedut. 3 bulat kepada 1 kedut. Ini bawah 1 ya. Kamu perlu buat untuk 3 ciri. Ini bawah 1 je ya. Ada 3 ciri, kamu perlu buat untuk 3 kiraan tersebut. Dapatlah semua dalam 3 ke 1, 3 ke, tapi nyatakan 3 trait apa kepada 1 trait apa tu. Perlu sebut. Jangan dah 3-1, 3-1, tapi mesti nyatakan 3 ini bulat dan 3 kedut. Mesti nyatakan apa trait tersebut. Boleh ya? Jadi cikgu harap tak ada isu untuk yang ini. Maka kamu dapatlah buat soalan ini. Ya, siapa ada soalan di sini?
Kalau tak ada, diam, maksud tak ada soalannya, saya hanya minta. Cikgu. Ya cikgu, apa dia? Yang bunda tu, kalau yang 2.96 tu bunda jadi 3 je. Ya, 2.96, 3 lah. Hmm. Kan kamu dah buat, dah belajar kan? Kalau tak silap saya difahamkan Madam Pat ataupun guru sekolah kamu, Puan Rohaya ataupun dah belajar kan pewarisan, betul? Betul. Tak ke belum? Ya. Nah, harap sudah ya. Kalau tidak, cikgu memang perlu sebut lagi asas lagi. Tapi sekarang dah kira sangat asas dah. Sebab kita akan sentuh yang ke ini. Muka surat 2. So are you ready? Student, sekarang kita akan sentuh balik kepada basic ya. Iaitu apakah model pewarisan monohibrid untuk eksperimen Mendel. Jadi sebelum kita pergi jauh, cikgu dah mula tadi untuk istilah pewarisan, cikgu dah mula dengan perkataan ciri dan trait. Dan di sini juga kamu dah sentuh perkataan fenotip, dominan dan resesif. Apa itu fenotip, apa itu dominan, apa itu resesif? Kita nak jawab sekarang. Dan sebelum kita pergi jauh, kepada mereka yang ada buku teks di tangannya, jangan malu ya, kamu boleh rujuk terus kepada buku teks muka surat 231. Kita nak belajar ni sekarang. Dan juga tidak lupa 233 ya, di mana kita akan belajar eksperimen Mendel di tempat Mendel. Kamu tak boleh kata, cikgu saya sebenarnya saya sudah hafal. Saya faham kamu sudah hafal. Mesti ada cikgu sekolah memang kita nak faham, murid kan faham, terus lukiskan gambar skema genetik. Ya, saya faham. Tapi kamu faham ke tak apa yang kamu tulis tu? Ataupun kamu setakat, okey, kiri mesti ada ini, kanan macam ni, kiri macam ni, kanan macam ni. Kalau ya, silakanlah. Tapi kalau kamu nak faham lebih, ikut ke depan skrin sekarang dan pada masa yang sama rujuk kepada buku 231, 233. Okey? Jadi sekarang, Mendel ada 7 ciri. Dia 7 ciri ya. Okey, dia daripada Pearson Statement ada 7 ciri ini. Saya menggunakan, atau mungkin sama-sama menggunakan, okey, ciri ketinggian. Ciri ketinggian Pearson Statement, ketinggian. Jadi, kamu pun tahu, sebab Pearson Statement, sebab Mendel, kita tahu, ciri itu mesti hanya ada 2 je. Iaitu ketinggian, ada tinggi dan rendah. Dia tak ada tengah-tengah ke, lagi rendah ke ataupun tak ada dah. Ya, 2 je, iaitu tinggi dan rendah. 2 je, cikgu. Ada pokok macam tu ke, nampak tinggi, nampak rendah. Pearson Statement, itu yang kamu perlu memberi pengiktirafan. Spesies itu ialah Pearson Statement. Kalau tidak, bayangkan dia guna, sekali lagi, ataupun dia guna benda lain. Bayangkan kalau dia guna gajah. Elephant, if let's say he used elephant, do you think he can be now the father of genetics? Of course he can't, because to observe the elephant, okay, the inheritance of elephant, he will need like years to wait for the elephants to reproduce. Dia memerlukan gajah itu membiak, betul kan? Beberapa tahun, lepas tunggu lagi anak dia itu membesar. Barulah dia lahirkan lagi dapat cucu. Jadi benda ini perlu faham. Kita perlu memberi pengiktirafan. Jadi apa yang Mendel buat sekarang, kita perlu ikut ya. Jadi dengan senang kata, okey, dia kacuk ya, baka tulin, pokok Pearson Statement yang tinggi. Datanglah istilah pertama, baka tulin. Okey, apa itu baka tulin? Dia kacukkan dengan trait yang bertentangan, iaitu pokok yang rendah. Dan di sini kamu akan nampak dia gunakan cross untuk menandakan dia kacuk. Jadi apa itu baka tulin? Pokok tinggi, pokok rendah. Tulin. Siapa rasanya boleh jawab? Apa itu baka tulin? Pure breed. Rasanya ada boleh jawab ke tak? Baka tulin. Yelah, kalau rujuk pada kamu, andai kata, bukan racist lah. Saya dah tinggal rakam ni, itu dah cukup berjawab. Kalau cikgu cakap sebut baka tulin Melayu, if you are a pure breed Malay. So how do you define pure breed? Siapa nak jawab? Cikgu, saya tahulah, mestilah datuk saya, moyang saya, maksudnya moyang tak kira lah nenek ke ataupun datuk, semua mesti Melayu. Setuju ke tidak? Ya.
Dia memang macam tu. Jadi adakah tak ini yang ditandakan ataupun dimaksudkan oleh Mendel? Okay, I repeat lah. What does it mean in pure breed for Mendel's experiment? So Mendel, macam mana dia tahu itu ada pokok tinggi baka tuli? Okay, dia akan buat kacukkan sendiri, kacuk sendiri pokok tinggi itu. Untuk 9 generasi. 9 generasi. Bayangkan dia kacukkan, dapat pokok tinggi, gunakan pokok tinggi anak itu, kacukkan lagi, dapat pokok tinggi untuk pastikan tak ada alel untuk pokok rendah. Cikgu dah guna ikhtiar alel lah, tapi sebenarnya masa itu tak ada alel. Dia cuba kacukkan bergenerasi supaya hanya satu trait itu sahaja yang muncul. Satu trait itu. Manakala baka tuli untuk pokok rendah pun sama, dia akan kacuk bergenerasi. Bergenerasi. Dan hanya trait untuk rendah itu sahaja yang muncul bergenerasi, bukan satu ya. Jadi cikgu, ya ke? Nak ke tidak? Muka surat 233. Baka tuli merujuk kepada individu yang membawa 2 alel, belum sebut lagi tak apa, dan hasil pendebungaan sendiri, dia buat kacukkan sendiri, akan sentiasa mengekalkan ciri induk dalam setiap generasi. Ciri induk akan mengekalkan ciri induk. Ini mengekalkan, perlu ingat, mengekalkan. Jadi dia akan kekal. Kalau baka tuli, kalau kita bagikan ciri untuk ketinggian trait tinggi, maka setiap generasi itu akan tinggi. Itu asas dia. Jadi sekarang, kenapa? Kenapa kita nak jawab macam tu? Okay? Jadi mungkin kamu pun dah mula boring ya. Jadi tengok muka surat 2 itu, kalau dah cetak, kita sama-sama tulis ya. Sama-sama tulis. Jadi dia namakan ini sebagai generasi P. P ini rujuk kepada induk parental generation, saya dah sebut jadi induk. Maksudnya generasi P ni. Lepas itu, apabila dia buat kacukan antara 2 pokok ni, okay, dia dapati bahawa untuk generasi F, berikut apa itu F? F filial, F1 ini, dia dapati semua adalah pokok tinggi. Okay, semua adalah pokok tinggi. Semua ialah pokok tinggi. Ingat ke tak tadi dari awal cikgu dah sebut dia, apa itu dominant, apa itu recessive. Macam mana dia buktikan itu dominant, itu recessive. Daripada Mendel law ini, Mendel eksperimen ini, yang pertama ini dia pun tak buktikan mana satu ialah dominant, mana satu ialah recessive ya. Jadi tengok pada skrin sekarang, macam mana dia tafsirkan situasi ini. Kalau kamu di tempat Mendel, fikir dalam 20 saat, macam mana kamu nak tafsirkan data ini? Bayangkan kamu di tempat dia. Kamu kacukkan 2 trait yang bertentangan untuk satu ciri itu. Kamu dapat generasi pertama semua, satu trait saja yang timbul, satu trait lagi hilang. Rendah itu dah hilang. Yalah, untuk kamu ketika zaman dia, Piston sativa mungkin kamu tanam ataupun kita tanam, kita makan saja, betul? Tapi untuk dia nampak pelik. Kenapa tinggi saja ada dan rendah semua hilang? Jadi, dia nak jawab. Dia nak cuba jawab sekarang. Jadi, kamu di tempat dia, kamu nak jawab macam mana? Jadi, mulalah dia cuba cerita. Setiap ciri ini ditentukan oleh satu pasang faktor. Satu pasang faktor. Maksudnya, kita guna huruf lah untuk menandakan faktor macam X, Y, variables. Boleh ubah. Jadi, nampak ke tak, cikgu dah gunakan istilah big T besar ni. Inilah pasal gambar raja skema genetik perlu bermula dengan menamakan alel. Maksudnya dia sekarang, T besar rujuk kepada, untuk soalan ini lah, ataupun untuk situasi ini, rujuk kepada alel untuk pokok tinggi. Kita mesti nyatakan. Dan satu lagi yang bertentangan, kita akan gunakan huruf kecil. Okay, nanti kita akan sebut masa satu dominan, masa satu recessive. Sekarang masih tak tahu. Jadi kita gunakan huruf kecil di sini, kita pun tulis T huruf kecil rujuk kepada alel untuk pokok rendah. Jadi di sinilah kita nampak, oh ini sebenarnya penting. Kalau tidak, kita tak faham. Jadi apa yang kita nak sebut di sini adalah, ya, yang ciri kita boleh nampak, kita nama dia sebagai fenotip.
ciri yang kita boleh nampak. Ciri yang kita tak boleh nampak, yang T besar T kecil tu kita tak nampak, maka kita namakan dia sebagai genotype, rujuk kepada kandungan gene atau kandungan genah dalam BM. Cikgu, ya ke? Murid-murid, tengok di sini. Muka surat 232 ya. Okay, fenotip, ciri-ciri yang ditunjukkan manakala genotip merupakan komposisi gene yang tidak dapat dilihat. Okay, tidak dapat dilihat. Okay, tidak dapat dilihat. Kalau faham, sila angkat tangan. Saya memang tak takut dah ni sebab benda ini kalau faham boleh ikut, sila angkat tangan. Saya minta angkat tangan je. Okay, sila angkat tangan. Ya, tinggal fikar Ya, 13 je. Yang lain? Yang 5 orang lagi buat apa? Kita takut ni sebenarnya. 15, 16. Okay, dua lagi. Kalau tak ada, kita nanti perlu cari. Yang penting sekarang ada 16. Okay, 2 lagi tu jangan tidur ya. Cikgu harap sebab masalah teknikal kamu tak boleh tekan je ya. Okay, sila turun tangan. Okay, sila turun tangan sekarang. Jadi kita sambung ya. Jadi, mengikut beliau, setiap ciri itu ditentukan oleh 2 faktor. Tengok masa tu dia tak ada istilah allele. Jadi kita dah faham sekarang itu ada allele, tak apa. Kamu nak gunakan allele silakan, tak ada isu dah. Jadi, dua faktor atau sepasang faktor itu akan diseparuhkan. 2 faktor itu akan diturunkan satu faktor ke dalam gamet sahaja. Satu. Cikgu ulang ya. 2 faktor ataupun satu pasang faktor tadi itu yang menentukan satu ciri akan dipisahkan. Dia guna istilah dipisahkan, separate or segregate, dan ketika pembentukan gamet. During the formations of gamet, that means this is gamet. Okay? Sure you know it lah. So I'm trying to make sure that you all know. So only one of the allele will be inherited during the formations of the gamete. I repeat, during the formation of gamete. You need to know that. That's why that time he doesn't know the word called meiosis. But now you have learned that. That's why you have to recognize and give recognitions of the process. This is actually meiosis. Kamu dah belajar tingkatan 4 lepas ataupun ketiga mendengar rendah. Meiosis maksudnya menjadikan bilangan kromosom separuh. Masa itu kamu dah tahu. Jadi sekarang, rupanya separuhkan itu rujuk kepada dalam kes Mendel ini, 2 faktor akan menjadi 1. 2 bagi 2, 1 lah, tak ada isu pun. Okay, dan sekarang ketika pembentukan zigot atau pembentukan anak, maka kamu perlu faham tengok ya apa yang cikgu buat di skrin ni sebab ini penting. Ramai orang yang lukis ini semua salah. Ramai, sebab bukan main jadi benda ini perlu faham. Satu daripada ayah, satu daripada ibu ataupun sebaliknya, satu daripada ibu, satu daripada ayah. Jadi kamu nampak gamet dari salah satu pokok tinggi akan bercantum dengan satu gamet daripada pokok yang rendah. Satu ibu, satu ayah atau sebaliknya. Tak ada isu, okey kenapa sebut ayah dulu ke ibu dulu, tak ada isu. Jadi kamu pun nampak T besar dengan T kecil. Dan satu lagi, dia pun akan ikut dengan gamet yang daripada pokok yang bertentangan trait tersebut. Jadi kamu akan nampak bahawa ada 4 garis daripada 2 gamet sebelah kiri dan lagi 4 garis daripada 2 gamet sebelah kanan. Kamu mesti tahu, kamu mesti syam benda ni. Maka kamu akan dapat apa? Ini penting, ini pendapatan dia, bukan saya. Jadi kamu akan dapat semua ini ada T besar T kecil. T besar T kecil. T besar T kecil dan T besar dan T kecil. Ya, jadi kita dapatlah semua pokok tinggi, ya ini F1 ini adalah fenotip. Untuk generasi S1 genotip.
genotype pula kamu akan dapat kamu akan dapat semua T besar, T kecil. Ini penting. Saya pun tak nak mengganggu benda ni. Dan proses percantuman gamet, masa tu dia tak ada istilah tersebut. Jadi sekarang kamu tahu, iaitu persenyawaan. Persenyawaan or fertilization is what combine both the sperm and ovum to become zygote. That's why you need to have the word here, meiosis and also fertilization. Benda ini kalau kamu hilang, walaupun garis kamu betul, anak panah bulat semua, no point. Apa yang kamu nak sampaikan sebenarnya? Sebab kita akan jawab soalan ini nanti kejap lagi. Jangan risau. Cikgu, saya tak nampak lagi macam mana jawab. Sabar. Kita nak jawab lepas ni. Jadi dalamlah Mendel punya pemerhatian, dia perhati dulu. Okey, apabila saya kacaukan dua bakal tulin, boleh dengar dua bakal tulin yang bertentangan trait tinggi dan rendah untuk satu ciri. Saya akan dapat satu trait saja muncul pada F1. Satu je. Saya akan namakan dia sebagai dominant trait tinggi. Kenapa saya sebutkan dia sebagai dominant? Kenapa saya sebutkan dia sebagai dominant? Siapa nak jawab? Kenapa Mendel boleh sebut itu je sebagai dominant? Sebab yang ada sekarang, kalau anda tengok sekarang, perhatikan tinggi dan rendah, dapat semua tinggi, maksudnya dia tutupkan lagi satu trait yang rendah. Itu secara Mendel pemerhatian. Namun, daripada tafsir ataupun definisi untuk dominant pula, iaitu trait dominant rujuk kepada trait yang menonjol ketika dalam keadaan heterozigot. Saya gunakan istilah sekarang, heterozigot. Ya. Nampak ke tak heterozigot? Apa itu hetero? Tadi tiba-tiba keluar kan? Ya, kamu perlu faham ada homozigot dominant. Dan satu lagi homozigot recessive. Homo sama. Maksud dia sekarang, ya, bakal tulin pokok tinggi sebenarnya juga boleh disebutkan sebagai homozigot dominant sebab tidak mempunyai alel recessive. Kita perlu faham ya, Mendel nyatakan setiap ciri ke trait dua faktor, dua alel yang tentukan ciri trait tersebut. Dan disebabkan dia adalah bakal tulin, saya sebut bakal tulin, maka dia mesti dua alel itu adalah untuk trait tinggi. Tulin, bakal tulin, ini penting. Jadi bakal tulin, homozigot, tengok sama ada dominant atau recessive. Namun, kenapa tinggi itu ialah dominant? Sebab apabila bakal tulin pokok tinggi dengan bakal tulin pokok rendah, mereka berkacuk, yang dapat pada F1 itu semua tinggi. Rendah itu telah ditutup, yang menonjol ialah tinggi. Maka kita tahu sebenarnya tinggi ini adalah dominant. Manakala rendah itu adalah recessive. Maka kalau anda balik kepada buku teks kamu, kita balik ke buku teks kembali, buku teks 233 dengan senang kata, ada beberapa benda juga nak sebut ya. Pertama, trait dominant. Hanya akan ditunjukkan ya apabila kedua-dua alel dominant berpasangan. Yang paling penting ialah ini. Atau satu dominant berpasangan dengan satu alel recessive. Heterozigot. Okey, apa itu alel dominant? Ialah alel yang sentiasa menunjukkan traitnya apabila hadir dan menutup atau menindas kesan alel recessive. Ini pun perlu ingat, menutup dan menindas kesan alel recessive. Dia akan tutup. Kalau dalam heterozigot, dia tutup yang recessive itu atau menindas. Okey? Maksudnya itu adalah dominant. Sama juga untuk trait recessive. Apa itu trait recessive? Trait yang tonjol apabila alel berpasangan dengan alel tersebut saja. Maksudnya dua recessive baru tonjol, yang heterozigot tak tonjol, itu adalah trait recessive. Boleh terima ya? Saya takut ni sebenarnya. Yang penting, siapa yang tak faham, kamu boleh angkat tangan ataupun tulis pada chat box. Okey, cikgu, saya ada soalan. Contohlah, cikgu, saya ada soalan. Saya tunjuk saja. Kalau ada soalan, sila tulis.
Saya faham sekarang zaman teknologi tak ada isu, hanya kamu nak belajar ke tak nak, yang penting dengar dan cuba tanya. Sebab itu kita buat Google Meet. Kamu boleh tanya ya bila-bila masa nak. Dan cikgu pun tak sebut homo dan heterozigot. Homozigot maksudnya kedua-dua alel sama. Tenang yang lain tu nanti kita akan sebut apa itu kromosom homolog, sabar. Satu lagi hetero, alel berbeza. Okey, alel berbeza untuk satu ciri tersebut. Jadi dalam satu benda yang begitu ringkas, dia dah tunjukkan apa sebenarnya semua istilah yang anda perlu faham ya. Okey, daripada kamu perlu tuliskan apa itu alel huruf besar huruf kecil itu, mana dominan resesif, sampailah anda faham kenapa kamu dapat semua pokok tinggi. Ini paling asas dah. Kalau ini pun tak boleh nak ikut, saya tak boleh jawab. Kalaulah kamu dah kata faham, andai katalah, anda boleh rujuk kepada muka surat yang ke-5. Ya. Bukan ke-5, siap-siap. Bukan ke-5 Murid-murid pergi ke handout kamu, muka surat yang ke-9. Ya, soalan nombor 2. Cikgu, soalan 1 kita dah siap ke? Belum. Kita pergi ke soalan muka surat 9. Ya. Ini adalah soalan nombor 2 ini ada soalan tahun 2008 ya, kata silap. Lepas itu gambar raja yang lebih kurang sama ini keluar balik dalam esei. Jadi murid-murid, jom 30 saat cuba jawab. Kita dapat 2 ekor tikus yang berbulu hitam, berbulu putih, dapat semua anak hitam. Jawab. Kenapa semua anak tikus itu berbulu hitam? Macam mana kamu nak jawab? 30 saat, cuba fikir. Kalau saya minta kamu jawab. Okey, cuba jawab. Siapa yang rasa boleh jawablah. Okey? Cuba jawab. Siapa yang ada soalan kamu nak tanya, sila tanya. Saya ada di sini je. Cikgu, macam mana saya nak tulis nota? Kalau kamu menghadapi masalah nak tulis nota, panel kamu, muka surat 2 itu hampir kosong. Kalau saya contohnya, saya tak faham apa itu baka tulis. Saya dah keluarkan pensel saya, sekurang-kurangnya kalau saya dah cetakkan nota ni kan, saya dah buat benda ini. Saya akan tulis di atas apa maksud dia. Tulis je. Inilah tujuan kenapa kertas ini kosong. Jangan nanti kata kamu tak reti tulis. Saya itu tadi tak boleh buat apalah. When let's say, if you read the things also you couldn't understand, okay, make sure that at least you copy down. You get the right definition. Exactly right definition from the textbook, as I mentioned, page 232, okay, or 33, include, yeah. You write it there so that you can remember. If you say that, if you claim, kalau kamu memang cakap saya dah faham, saya balik kepada ini je. Kalau saya tanya kamu, apakah maksud fenotip dan genotip bezakan? Ya, kamu boleh bagi saya contoh, saya tahu. Saya minta, apa itu fenotip? Pastinya kamu boleh jawab tak? Apa itu genotip? Okey? Kalau kamu boleh jawab dengan yakin, fenotip adalah faktor luar yang boleh diperhatikan dan boleh diwariskan. Manakala genotip ialah komposisi gen di dalam yang tidak boleh dinampak ataupun tidak boleh dilihat. Kalau kamu boleh jawab dengan yakin dan memang betul ikut buku, jangan yakin membabi buta juga. Kasar sikit maksudnya, yakin tapi salah. Yakin tapi tengok balik buku. Samalah. Okey, alhamdulillah. Kalau tak sama, perlu belajar, tulis. Perlu tulis. Jangan kata yang tak tahu. Okey? Apa itu generasi induk, generasi filial. Itu pun tak tahu, saya tak jawab lah. Induk mak ayah saya tahu, tapi macam mana dia nak jawab? Manakala filial itu memang anak, saya tahu. Tapi sekurang kamu tahu ibu apa tak anak. Macam mana kamu nak jawab? Okey, semua pun ada dalam buku dah ya. Generasi induk ialah generasi pertama yang melibatkan 2 individu yang dikacaukan. Manakala filial ialah generasi yang terhasil daripada kacukan berturut-turut dari satu generasi induk yang mempunyai baka tulis. Yang penting. Jadi ikut Mendel. Jadi sekarang kita ikut Mendel, kita nak jawab. Muka surat 9. Macam jawab? Siapa nak cuba? Okay, saya nak jawab. Jadi macam mana? Pertama sekali, ya, Saya nak Saya nak try.
Ya, Saiful Zikri. Nak cuba? Boleh je. Saya paling takut tak ada orang nak jawab je. Boring lah. Black fur is dominant allele. Main Lepas tu- allele. I whack you ah. What's the word that I will just you ah? Black fur is a? Black fur is dominant. It's a dominant allele. Good. Okay. So, saya explain yang dominant allele will suppresses the effect of recessive allele. Okay, itu pun betul lah. Tapi itu penerangan dominan sama je. What else? That's all. That's all. Yes. Kamu dapat 1 markah saja tau. Sebab kamu jelaskan dominan. Soalan dia tanya kenapa semua ialah berbulu hitam. Black. Jadi, saya sambungkan untuk kamu. Bagus Thank you Saiful Zikri betul. Thank you Saiful. Okay. Jadi, untuk mereka yang nak belajar ataupun dalam bahasa Melayu saya terangkan dengan senang Ya, kalau dia dah jawab ni saya respect lah. Jadi saya untuk DM pula Ya. Bulu hitam ataupun allele dominan kamu nak nyatakan boleh. Kamu nak tulis bulu hitam. Ialah allele dominan. Pun boleh. Boleh je. Kamu nak mulakan dengan macam ni boleh. Jadi lepas itu nak cakap apa? Kenapa semua berbulu hitam? Kenapa? Okay. Jadi kamu tengok. Allele bulu hitam tu datang daripada siapa? Datang daripada satu kan? Ekor kan? Satu parent ni. Jadi macam mana jawab? Jadi allele bulu hitam ini berasal daripada apa? Induk. Betul? Induk yang homozigot ikut je, berbulu hitam. Iaitu B besar, hitam lah, black fur. Okay? Siapa yang buat yang ayat pertama tadi, dia nak bagikan dominant allele ni, black fur is a dominant allele. Dengan bulu besar B pun okey je. Kawan kamu tadi dah jawab dominan, dia cuba terangkan dominan, tak salah. Tapi dia balik kepada poin yang ini saja. Jadi, so what? Jadi, kita balik kepada kita punya Mendel. Mendel menyatakan, dia dah nyatakan setiap ciri ditentukan oleh sepasang allele. Saya dah jawab yang pertama ini. Jadi, ketika meiosis. Okay? Ketika meiosis. Allele ataupun satu allele B akan diwariskan dalam pembentukan gamet. Dan dia nak nyatakan satu je. Satu allele B itu akan diwariskan dalam pembentukan gamet. Satu. Jadi, kita nak bagi tahu bahawa dia hitam. Hitam daripada B besar ni. B besar ini daripada induk yang ada 2 B besar. Dan allele B ini, ketika gamet ini, pembentukan B itu ada daripada homozygous B atas tu. Okey, lepas tu ikut Mendel. Jadi apa yang akan berlaku? Allele B ini, B besar ni akan bersenyawa. Kita nak cakap persenyawan dengan allele B. Nak nyatakan apa-apa, dia tak ada benda dah. Yang penting allele B kecil ke B besar pun tak kira. Tapi yang ini kita tahu B kecil, B besar. Ini homozygous white fur ni, dia mesti B kecil. Tapi benda ini tak penting. Yang penting ialah allele B besar ni. Dia akan bersenyawa dengan allele B daripada gamet. Daripada gamet mana? Induk yang homozigot, berbulu putih. Saya nak tambahkan poin. Jadi anak dia, kenapa semua hitam? Ini kita gagal sebenarnya, tapi yang penting kamu perlu sebut hetero. So the offspring, ataupun kita kata anak yang terbentuk mempunyai genotip. Ini tak apa, tapi yang penting kita dah sebut genotip heterozigot, iaitu B besar, B kecil. Kamu nak nyatakan semua pun boleh, semua anak yang terbentuk ini lagi betul akan mempunyai genotip heterozigot. Ya, apa boleh saya bantu? Tak dapat makai comparison. Siapa suruh buat comparison ini? Kita nak terangkan. Dia tak minta comparison, dia kata terangkan. Nampak ke tak? Itu yang kata
nampak senang, tapi apabila calon diminta jawab, gagal. Memang bukan gagal, memang kosong makai. Jadi sesiapa yang kata perlukan rujukan buku ini, murid-murid, saya minta kamu sekarang, kalau ada buku teks di tangan, sila pergi ke muka surat 237. Ya, 237. Hukum Mendel monohibrid ini. Dan cikgu lagi sebut kalau SPM tahun ni dia tak keluar, jangan salahkan saya, kita buang masa untuk soalan ini. Namun, kita dah buat analisis, kemungkinan besar dia akan tanya. Jadi nak ke tak nak, kamu perlu faham. Dan inilah kita yang ikut. Nampak? Kita perlu sebut sekarang yang penting, kita dah sebut alert. Kita dah sebutkan segregasi dan pembentukan gamet ini penting. Jadi bentuk satu alert itu ada dalam gamet, kita jawab. Dan ketika persenyawaan, kita akan dapat dua alert balik. Okay, dan kita sudah sebut heterozygote. Dia nak kita faham benda ni je sebenarnya. Siapa yang nak jawab tadi apa itu dominant, dah salah dah. Apa itu perbezaan antara dominant dan recessive? Who care? Jadi jangan tak jawab tepat kepada soalan lah. Itu yang kita nak bentang. Jadi murid-murid ada soalan tak? Any question for this? Yes? Ada soalan ke tak? Kalau tak ada soalan, diam saja. Kita akan pergi yang seterusnya. Saya pun tak nak buang masa sekarang. Jadi kita akan datanglah kepada point. Ada soalan. Apa dia? What is it? Tu dekat tu. Saya pun degree pula. Yes. Kamu dah tulis, ini Is Hakimi tulis ke ataupun saya nak jawab Saiful Zikri dulu? Saya beritahu ada soalan. Okay, nanti ya. Kejap saya tengok Hakimi jawab. Kalau dah jawab tertinggi ala tertinggal tak apa, sebab kamu sudah nyatakan ala dominant, ala recessive boleh. Tapi kalau kamu boleh tulis B besar, itu B besar untuk homozygote, itu lagi jelas lah. Maksudnya macam mana kata ya, yang penanda kata dia boleh terus faham, sekurang-kurangnya mereka boleh cuba faham apa yang kamu tulis. Cuba faham apa yang kamu tulis. Kalau kamu tak tulis B besar ke B besar ni, kamu nyatakan dominant alias, sepatutnya pemeriksa faham, sepatutnya. Sepatutnya. Ya, Saiful, apa dia soalan dia? Saiful Zikri dia. Tak, saya beritahu Is Hakimi tanya soalan. Itu je. Okey, jadi Is Hakimi, dah jawab ke tak cikgu soal? Cikgu jawab ke tak? Okey, kalau kamu nyatakan ala dominant, dia sebenarnya dia macam ni. Dia either one, tapi terbaik nyatakan B besar lah. Jadi orang pun boleh faham apa yang kamu nak sampaikan. Akan cuba nak fahamkan. Itu je dia. Jadi itulah asas dia sekarang. Kita nak pergi jauh sekarang ya. Jadi ini baru satu je. Maka kamu pun datanglah soalan, cikgu, sebenarnya apa itu homolog itu? Homologous ya. At the same time, what actually the difference between gene and also allele, gen dan allele ni. So are you ready ya? Are you ready students? Are you ready ya? Kita nak sebut ini sebab benda ini nampak senang tau. Tapi cikgu saya tak tahulah. Gene ada muka surat 233. Ya. Kalau exam SPM dia tanya macam mana dia nak jawab. Okay, gene dan allele ada pada muka surat 23. Sekejap. Jam sikit. 230 kata silap cikgu ya. Kalau boleh tengok sekarang. 232. Ya, 232 rasanya. Okay, kita tengok ya. Sedikit jam. Okay, banyak benda cikgu buka korang. 232 ada ya. Jadi mungkin kamu akan tertanya, cikgu sebenarnya apa beza dia? Untuk membuatkan anda faham, ada beberapa istilah yang kamu perlu imbas kembali ya, murid-murid. Okay, pertama sekali, homolog. Ya, kalau cikgu lukis macam ni, okay, kamu nanti boleh tengok dalam buku teks pun ada. Saya nak bagi tahu je. Okay, murid-murid, apa yang cikgu lukiskan di depan mata kamu ini, kamu perlu faham dulu ya. Ini adalah satu struktur kromosom. Tanpa kita lupalah. Dan yang tengah-tengah ini adalah sentrum ya. Siapa yang tak faham atau lupa dah, buat ulang kaji. Tengah-tengah ini. Ya, ini pakai sentrum. Okay, jadi apa itu gene? Gene ataupun gen, gene contains DNA segments. Dia mengandungi DNA yang menentukan satu ciri. Contoh. Kalau cikgu lukis macam ni. Okey.
Maka dalam kromosom ini, dua kromosom ini, ya, andai kata cikgu nyatakan ini menentukan warna mata, warna anak mata lah, biru ke ataupun coklat ke hitam. Jadi kamu tahu, oh ini adalah gene yang menentukan warna mata. Dan apa yang cikgu sebut tadi itu, ada dua, contohnya ada warna biru dan juga warna hitam, contohlah. Maka kita tahu bahawa dia ditentukan oleh dua faktor. Siapa cakap? Mendel cakap, bukan saya cakap. Contoh, satu ialah A besar sini, satu ialah A kecil. Ya, inilah kita panggil allele. English DM panggil allele, ini kita panggil gene. Allele. Maksud dia, allele adalah bentuk gene yang alternatif. Kenapa kita kata alternatif? Sebab kita tahu dalam gene itu ada sepasang allele untuk kita manusia ya. Maka ada dua pilihan, kita tak boleh kata dua gene. Tak boleh, ini gene. Gene dua-dua biru itu ya gene, menentukan warna mata. Jadi kita nak cakap sebut satu-satu itu, kita tak boleh kata gene A kecil, tak. Allele A besar, allele A kecil. Jadi kalau ikut buku teks, murid-murid, gene merupakan unit asas pewarisan. Yang terdiri daripada satu segmen DNA yang mengawal ciri. Penting mengawal ciri. Manakala allele ialah bentuk alternatif gene yang menentukan trait tertentu. Maka datanglah istilah locus. Locus. Apa itu locus gene? Locus itu rujuk pada kedudukan gene. Kedudukan gene. Ataupun kita kata ketinggian. Mana? Ketinggian dalam kromosom tersebut. Di sini datang satu istilah yang kamu wajib selesaikan faham hari ini sebelum kita habiskan kelas ke apa kan? Iaitu homolog. Bukan homozigot homolog. Ya, tingkatan 4. Kamu telah belajar bahawa setiap kromosom dalam kita punya sel ada pasangannya yang sama tinggi. Nampak sama tinggi? Ya. Ini asasnya kita panggil kromosom homolog. Ya, tak salah. Kromosom homolog maksudnya kromosom yang mempunyai tinggi yang sama. Namun, kalau cikgu lukis lagi satu di sini. Tengok pada skrin kalau cikgu lukis macam ni. Lain dah kan? Tinggi sama. Kalau cikgu bagi X, Y dan Z. Mana satu pasangan itu ialah kromosom homolog. Maka kamu tidak akan fikir dua kali cikgu X dan Y. Z ini tak homolog. Jadi, kenapa Z itu bukan homolog? Kalau definisi kamu nyatakan, if you say that, homologous chromosome means the chromosome having the same length. Having the same length. Kalau kamu cakap macam tu, kenapa kamu tak terima Z? Sama tinggi pun. Nampak? Sama tinggi pun. Jadi, sebab apa? Sebab the Z kromosom Z ini mempunyai sentroma pada locus yang berbeza. Apa itu locus sekali lagi? Kedudukan yang berbeza dalam kromosom tersebut. Jelas? Kalau tak jelas tanya saya memang menunggu ting-tong ke ataupun ada tu soalan daripada anda. Yang penting sekarang kamu nampak kedudukan sentroma itu cikgu, tadi kata locus gene. Sekarang cikgu sebut locus sentroma. Ya, locus itu rujuk pada kedudukan saja. Kedudukan sesuatu, contohnya gene ataupun mahupun sentroma dalam satu kromosom. Maka cikgu, apa ini sebenarnya? Kenapa kita perlu tahu homologous kromosom ini? Tanpa kita buang masa sekarang, kita tengoklah muka surat ke-8. Muka surat 8, ya. Tengok muka surat 8 tengok saja. Nanti kita akan jawab. Kita nak jawab sekarang ni. Sabar Just kejap je, tengok. Nampak? Ya, ini satu karyotype. Karyotype for human. Karyotype rujuk kepada raja di mana semua kromosom dalam satu sel itu disusunkan ikut
ikut ketinggiannya yang sama. Kalau kamu tengok, ya, semua adalah berpasangan. Tinggi yang sama. Okey? Ya. Satu ke dua ke tiga, ini semua homologous. Mahupun yang XX ini pun homologous. Itu pasal untuk perempuan, for the female, they will have 23 pairs of homologous chromosome. I repeat, 23 pairs. But for human, male, you will have only 22 pairs of homologous chromosome plus XY. 22 pasang homologous saja. Sebab XY akan jadi satu panjang, satu pendek. Tak sama panjang. Okay, satulah. Itu common sense. Nak tengok soalan objektif nanti. Kalau dia tanya, perlu pandai-pandai faham lah. Jadi, saya dah faham, cikgu dah jawab ni. Dan kita pun dah sentuh. Setiap gene ini dibuat daripada DNA. Jadi, cuba kita jawab soalan muka surat 6, 7 dan 8. Kita nak jawab sekarang? Sekarang ni, okey. Ini dia. Kalau anda tengah tengok soalan yang sama dengan saya, muka surat ke 6. Ya, diberikan satu molekul DNA. It's a DNA molecule. What is P and Q structures? Okay, ya, DNA ini dibuat daripada nukleotida, monomer nucleotide nama dia. Macam kanji, monomer dia ialah glukosa. Kalau DNA, monomer dia ialah nucleotide. Nucleotida Jadi jangan kata tak tahu Siapa yang tak tahu pandai-pandai ulang kaji nanti. Benda ini dah disebut tingkatan 4 bab 4. So what is P and what is Q? For your information, P is what? P is the Yes, saya dengar ada orang cakap ni. Kumpulan fosfat. Bagus. Kumpulan fosfat, bagus. Manakala Q itu ya? Base with nitrogen. Nitrogenous base or base with nitrogen BM, nitrogenous base pun boleh terima ya, English ya. Dan kita faham bahawa ini adalah DNA. Jadi siapa yang nak buat tambahan di sini? Ya, kita ada A, T, G dan C. Iaitu adenina, thymina, guanina, cytosina. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Cikgu perlu ingat ke? Kalau cikgu tukarkan soalan ini, menunjukkan satu nukleotida daripada satu molekul RNA. Benda sama je RNA. Tetapi base bernitrogen dia 4 juga, tetapi dia ada A, U, G dan C. Tak ada T. Ya, dia 4 juga tapi dia tak ada T untuk RNA. Perlu ingat perbezaan ni. Baca balik kalau tak tahu. Maka datanglah soalan yang seterusnya. Macam mana nak lukis rantai nukleotida ni? Untuk murid-murid semua, benda ini tak baru. Kamu sudah tonton dalam Spider-Man. When you watch Spider-Man, Peter Parker bitten by the spider. Okay, the venom from the spider mutate the DNA of Peter Parker. Mutate. Jadi apa benda berlaku? Ya, susunan dia kat dalam itu berubah. Itu memberikan dia satu bukan kuasa lah, kehebatan yang luar biasa daripada manusia. Mutasi berlaku. Nanti kita akan jawab soalan seterusnya untuk buat anda ingat semula. Jadi gambar yang dia keluar itu berpusing-pusing, cikgu saya tak faham. Tak apa, asas. Balik kepada asas dulu. Jadi macam mana nak lukis, cikgu? Siapa nak erti lukis? Jadi kepada mereka yang betul-betul tak pernah lukis, kamu telah diberikan ni. Kamu ada dua cara. Lukis, lepas tampal tapi terbalik pun boleh. Tapi kita nak ajar cara yang betul. Nah, lukis ini, lukis ikut bentuk dulu. The base bernitrogen, nitrogen base, follow the shape. We have triangle here, so we follow triangle. Okay. Kalau bulat, bulat. Kalau triangle dia tonjol keluar, ini triangle dia masuk dalam. Okay, tak apa. Saya perlu sebut benda ni. Maka, ikut macam mana seterusnya ni, saya tak pandai. Nampak ke tak segi 5, pentose sugar, gula pentosa ni, kamu perlu lukis terbalik. Ikut kenapa terbalik? Nanti saya nak jawab. Lukis terbalik. Ya, ini DNA, dia terbalik punya. Saya tak bawa pad tulis dah, jadi cikgu lukis pun boleh lukis kat sini macam ni. Kalau kamu tak boleh lukis, cikgu pun tak tahu nak macam mana.
Jadi anda perlu faham sekarang, kalau ini pentose sugar ataupun gula pentosa ni, kita tahu dia dibuat daripada karbon. Jadi kita nak mula kira dia dari mana? Mula daripada sebelah kanan. Ini karbon 1. Cikgu perlu sebut dia. Sebab nanti kamu perlu sebut perkataan itu sekali lagi. Karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, 5 bukan kat sini, 5 dia kat sini. Kat atas ni, pergi ke kumpulan fosfat. Jadi kamu akan nampak bahawa 1, 2, 3, 4, 5. Penting Maka kamu akan nampak bahawa setiap nukleotida itu akan sambung pada karbon 3 ke 5. 3 ke 5 ataupun 5 ke 3 mol. Jadi, kalau kamu nak lukis di sini pun, okey 1, 2, 3, 4, memang ada 5 di sini, okey. Fosfat. Jadi kamu akan sambung kepada bukan karbon 5, karbon 3. 1, sini 1, kamu akan ikut jam, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan sambung pada karbon ke 3. Okey. Jadi pada karbon 5 itu ada lagi satu fosfat, kumpulan fosfat yang akan sambung pada karbon 3 lagi. Jadi kamu akan nampak satu rantai nukleotida yang berpanjangan. Di sini pun dia akan sambung pada kumpulan fosfat lah, macam itu je. Di sini kamu perlu faham. Bukannya, dengar bukannya DNA ini tak selari. Mereka selari. Jadi kamu akan nampak satu dia ke atas arrow, satu anak panah dia tunjuk ke bawah. Jadi ini adalah kita panggil English anti-parallel. Manakala kalau BF anti selari. Dia bukan tak selari dia keturunan sama, hanya arah dia satu ke atas, satu ke bawah. Ini juga kita panggil, kalau kamu tengok soalan kadang-kadang kamu akan jumpa juga. Okey, 3 prime, 5 prime. Ataupun 3 pelengkap, 5 pelengkap. Kenapa 3 prime, 5 prime atau 5 prime, 3 prime ni? Nampak 1 ke 5. Kamu akan nampak satu lagi dia hala ke 3. Nampak 5, 3. Kalau kamu tak nampak, cukup bulatkan sebab nampak juga, nampak 5, 3. 5 prime, 3 prime pun boleh. Yang penting kamu nampak. Okey? Dan kamu perlu faham juga, cikgu, tengah-tengah itu mereka tak lekat ke? Ya. Tapi mereka diikat oleh satu ikatannya bukan covalent, bukan ionic yang tak nampak itu. Nama ikatan itu kita panggil ikatan hidrogen. Tengah-tengah lah, ikatan hidrogen. Dan untuk ikatan yang sambung satu nukleotida dengan nukleotida lain, ikatan fosfo diester. Ya, dia ester sebenarnya. Apa itu ikatan ester? Kalau kamu belajar kimia, antara alkohol dengan carboxylic acid atau asid carboxylic. Tapi di sini dia panggil fosfat diester. Okey, dia sambung. Yang penting cikgu nak sebut bukan apa, yang sebut ini je sebenarnya, iaitu ikatan hidrogen. Yang kata tak tahu antara mereka ikatan yang ini, tulang belakang nukleotida ini biasanya ditanya dalam objektif, kalau tanya pun tak banyak dah. Jadi inilah yang membentukkan DNA ataupun dalam kromosom. Cikgu, saya tak nampak pun kromosom, betul? Okey, macam ni lah. Kalaulah ini kromosom, dengan cepat tengok pada skrin kejap. Murid-murid, saya tahu kamu tengah berusaha nak lukis, cikgu akan tunjukkan nanti. Kalau tak sempat lukis, jangan takut, cikgu akan upload ke YouTube. Cikgu, apa itu sebenarnya DNA? Okey, andai kata kita rujuk kat sini. Ini kita tak alir kan? Sebenarnya apa bentuk kromosom itu menanda? Sebenarnya kromosom ini dia dibuat daripada ini. Cikgu, apa kamu lukis ni? Ya. Dia merujuk satu benang yang panjang. Kalau cikgu tarik keluar,
Ya. Yang kita namakan dia sebagai apa? Kalau kamu ingatlah, kromosom dibuat daripada kromatin yang berkondensasi menjadi tebal. Kromatin, bukan kromatit kromatin. Saya perlu sebutkan tin bukan kromatik, kromatin. Ya, dalam inilah yang ada DNA. Jika guna warna oranye, ya. Ini kalau kita buka, ya akan macam ini lah DNA. Nukleotida DNA. Ya, kalau siapa yang pernah buat kerja jahit benang, kalau kamu tengok baju kamu ada benang, kamu tarik keluar benang, dalam benang itu ada benang yang kecil lagi. Macam itulah. Benang kecil yang menjadikan benang baju nanti dia jahit jadilah baju. Ini bajulah. Dalam baju ada benang itu ada benang lagi halus. Kalau kamu terimalah, kalau tak boleh terima, kamu boleh tengok online macam-macam gambar untuk anda dapat gambaran apa itu DNA di dalam kromosom ataupun dalam gene. Okey, jelas? Siapa yang faham, sila angkat tangan. Oh, tak ada orang faham ke jam? Siapa yang faham, sila angkat tangan. Saya perlu tengok kalau tidak yang saya ingat tertidur dah semua ni. Okey, kita ada 16 orang angkat tangan, ada 2 lagi orang. Mana 2 orang? 17 lah. Satu orang lagi, cikgu harap mungkin sebab masalah teknikal kalau kamu nak tanya soalan apa-apa, ada Fika ni. Fika, Fika kenapa tak angkat tangan ni saja? Fika, okey. Jadi kita sekarang 18, bagus, terima kasih. Cikgu turun tangan dah Jadi itu adalah konsep lah kita perlu faham. Jadi siapa ada soalan untuk nak tanya? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita akan sambung untuk soalan nombor 2. Okey, ulang kaji juga. Kita dah sebut gene atau gen. Ya, pada raja ini, satu kromosom ada gen A, B, C, D, E. Okey, cikgu ulang ada gen A, B, C, D, E. Cikgu, kenapa ada huruf kecil? Secara huruf kecil itu rujuk pada resesif. Ya, mungkin resesif Cikgu hanya kata secara saja. Kalau ikut Mendel, huruf besar biasa dominan, huruf kecil itu resesif. Okey, tak apa. Jadi didapati bahawa selepas satu rawatan tertentu, gene A hilang. Maka kamu nampak A ini hilang. Oh, mana dia? Hilang lah. Okey. Apakah proses yang telah berlaku pada kromosom ini? Okey, jadi kalau kamu nak jawab secara tepat sekali, iaitu mutasi kromosom. Mutasi pun terimalah. Kalau kamu nak pergi jauh, pelenyapan. Pelenyapan. English deletion lah. Saya nak deletion. Cikgu, mana nota ni? Murid-murid, ini yang cikgu nak sebut. Pada bab 12, I repeat on chapter 12. 12, the title is variation. Okay, fine. But there is one subtopic in it which is so important that you already learned in Form 4, if you remember. During cell division, or cellular division, if you remember. Okay? There will be the probability or the chance where the cell undergo uncontrollable division. I repeat that. Cell undergo uncontrollable division, uncontrollable mitosis. Cikgu ulang maksudnya sel mengalami pembahagian tidak terkawal. So what? Murid-murid, itulah kalau kamu tengok pada kulit, andai kata sel itu pada kulit patutnya sehari membahagi sebanyak 2 kali untuk gantikan sel yang tangkap. Tiba-tiba dia berganti 100 kali. Dia membuat pembahagian 100-200 kali. Apa akan jadi? It will become tumor. Dia akan jadi satu ketumbuhan di situ. Dan kalau sel itu jadi jahat, pergi seluruh tempat. Sebar ke seluruh tempat. That's what we call it as, cancer. That is actually a mutation occur. Mutation. Dan kamu perlu faham dalam bab ini, ada 2 jenis mutasi Tolong baca. Nota dah bagi Nota sini nyatakan, kalau kamu baca buku pun,
mutasi ada dua. Saya perlu tunjukkan pada skrin sekarang mutasi gene mutation and chromosomal mutation, mutasi kromosom. Okay, dan dia ada contoh penyakit, perlu tahu, kamu perlu baca. Okay, ya, kanser itu mutasi gene, bukan mutasi kromosom ya. Kanser mutasi gene. Mutasi kromosom tak berlaku untuk satu tempat jarang, tapi untuk kanser kita kaitkan dengan mutasi gene, ada sebab dia. Mutasi gen lah. Baca. Maka namakan satu faktor yang menyebabkan proses untuk mutasi itu. Jawapan satu je sebenarnya, mutation. Okay, sebab dia kata namakan satu faktor. Radiasi lah, contoh sinaran radiasi. Okay, kalau kamu nak kata agen kimia, okay, susahlah, bagi contoh yang penting. Kalau kamu nak kata agen fizikal pun, mesti bagilah satu nama faktor itu. Jangan bagi agen kimia, agen fizik, sebab benda ini agak tak jelas. Tapi mutation itu betul lah, mutation. Radiasi contoh, atau bahan kimia formaldehyde kamu nak nyata pun boleh je. Tapi yang penting di sini contoh radiasi lah, harap boleh ikut ya. Boleh ikut kan? Okay, kalau tak ada soalan, kita sambung ya. Kita sambung, nak ini tentang ini. Karyotyp. Okay, jadi tentukan jantina untuk individu ini. Okay, tak ada masalah, memang perempuan. Kalau tak boleh faham pun, cikgu tak tahu nak cakap apa dah. Ya, inilah kita panggil kromosom seks. Itu pun kamu perlu baca, nota pun dah bagi, nanti kita bincang pun lebih senang untuk kelas besok, kromosom seks. Okay. Jadi ini perempuan. Jadi apakah penyakit genetik yang dihidapi? Ya, ini pun sangat penting. Kalau anda boleh bulatkan dalam soalan 2D ini, muka surat 8, nampak ke tak? 21. Pada bilangan 21 dalam karyotyp ini, sepatutnya homologous kromosom 2 ataupun sepasang, tapi dia tak ada 3. Okey, pada 21 ini, inilah kita panggil sindrom Down. Ini pun satu soalan yang agak lazim ditanya dalam SPM. If you remember, there would be a situation for reproduction, Form 4 chapter 15, where, okay, the female human of course are not encouraged to have babies or to get pregnant at the late age of 45 and above, because it will increase the chance of getting syndrome Down for the baby. It will increase the chance for the baby to get syndrome Down. Kenapa? Kenapa dia punya kromosom akan jadi lebih? Kalau kamu boleh jawab, baguslah. Kalau tak boleh, carikan. Perlu faham tu. Kenapa? Apakah sebabnya kamu nyatakan itu ada syndrome Down? Okay. Apakah sebabnya? Sebab mempunyai satu kromosom berlebihan pada kromosom bilangan ke-21. Berlebihan, satu kromosom berlebihan pada kromosom bilangan ke-21. Okey. Jadi itu hanya untuk anda buat ulang kaji. Tolong baca dulu untuk mutasi ya. Kita akan sebut soalan ini nanti pada 12.3 ya, ada ya. Okey, mutasi. Jadi ini mutasi gen cikgu tunjuk pada depan ni. Tidak lupa juga ada mutasi kromosom. Ini penting. Tidak disetujui. Keluar dalam SPM dah banyak kali dah ni. Tolong baca ya. Mutasi kromosom slide yang ke-23. Slide yang ke-23. Okey. Apa dia ni? Apa itu kromosom homolog gagal terpisah? Kita akan sebut dalam kelas esok kalau sempat lah. Kalau sempat. Jadi, murid-murid, izinkan cikgu balik kepada muka surat 2. Sebab kita belum habis lagi Mendel. Cikgu belum habis lagi ke? Ya, kita baru separuh jalan je. Separuh jalan daripada Mendel. Apabila dia kacuk baka tulin tinggi dengan baka tulin rendah, dia dapati semua generasi F1 itu adalah pokok tinggi. Itu belum habis untuk cerita dia. Lepas itu, dia pun buatlah kacukan sendiri. Bukan kacukan sendiri lah. Dia pun buat self cross. Okay?
Kalau kamu tengok dalam bab ini, sekali lagi muka surat 231, okey, dia buat pendebungaan sendiri untuk T besar T kecil. Maka kita datanglah untuk generasi S1 ini dari fenotip dulu. Okay, cikgu, perlu tulis yang sebelah kiri ini ke? Sekarang saya mula kiri. Jadi sekarang anda faham ke tak kenapa anda perlu tuliskan ini? Tuliskan yang sebelah kiri. Tak tulis, semua fakta yang kamu nak sebut itu tidak ada makna. Jadi untuk pokok tinggi, dia akan kacukkan dengan pokok tinggi. Maka kita tahu bahawa genotik untuk pokok ini ya T besar T kecil, T besar T kecil, heterozigot. Tadi isu, kita tahu dah. Kenapa kacukkan F1 ini? Dia dapat 3 ke 1. 3 ke 1 nisbahnya. Jadi dia nak jawab. Ikut Mendel. Setiap ciri mempunyai satu pasang faktor yang tentukannya. Kita dah settle genotik ini. Okey, kita dah settle. Dan ketika pembentukan gamet. Tengok cikgu buat bulat, anak panah bulat, tadi isu kan. Jangan kata tak tahu lepas ni. Jangan tanya lagi, cikgu wajib buat bulat ke? Ya, gamet perlu bulat dan perlu guna anak panah. Maka, ini adalah gamet. Dan proses yang berlaku ini adalah meiosis. Okey, bentuk T besar T kecil, T besar T kecil. Okey, jadi kita akan dapat generasi F2. Genotik dulu. Kenapa genotik? Sebab persenyawaan berlaku. Persenyawaan. Jadi setiap gamet akan ada 2 pilihan. Okey. Ini pun 2. Jadi kita cikgu pun guna biru untuk tandakan daripada yang lain. 1, 2. Ini 1 sini. Jadi kamu akan nampak setiap gamet akan ada 2 garis yang keluar daripadanya. Sebab kita nak sebut sekarang adalah persenyawaan. Persenyawaan. Maka kamu akan dapatlah T besar, ini T besar, T kecil, T besar, T kecil dan last sekali T kecil, T kecil. Ini genotik. Jadi, apa yang kita nak sebut sekarang? Generasi F2 untuk fenotip pula. Ya, ini adalah pokok tinggi. Pokok tinggi. Ini pokok tinggi. Dan ini adalah pokok rendah. Di mana 7 markah untuk satu gambar raja skema genetik. Pertama, ya, jatuh pada penerangan alel, ini 1. Ya, genotik biasanya sini adalah 2, markah kedua. Meiosis markah ketiga. Sebab kamu sebut Mendel. Mendel nyatakan satu gamet akan mewarisi satu alel ataupun satu faktor daripada apa? Induk. Jadi gamet sini kalau sebut betul pun yang markah keempat mesti sebut persenyawaan 5 dan genotik, fenotip ini pun penting. Nampak senang tau, tapi kamu hafal yang, kalau siapa yang dah hafal, jadi sekarang kalau faham kenapa perlu tulis kiri dan perlu tulis kanan ke tak. Kamu tulis kanan, tak tulis kiri pun tak ada markah sebenarnya. It's a waste of time. Jadi sampai markah 9 pun boleh jadi, maka nisbah untuk fenotip generasi F2, saya tahu 3-1. 3 salah, mesti nyatakan 3 pokok tinggi kepada 1 pokok rendah. Mesti nyatakan dia punya trait. Tak nyatakan, salah. Maka manakala nisbah untuk genotik F2 pula bergantung kepada kehendak soalan. Kamu akan cakap 1-2-1. 1 salah. Mesti 1 T besar homozigot dominant. 2
2 heterozigot T besar T kecil dan 1 T kecil T kecil. Ini adalah untuk genotik. Dan cikgu juga perlu sebut kebarangkalian. Apa itu kebarangkalian? Okey, kebarangkalian maksudnya kemungkinan kita untuk dapat pokok tinggi. Contoh kalau kita nak dapat pokok tinggi untuk F2, maka kamu akan dapat ada 3 pokok tinggi. 3, tengok. Jadi kamu akan tulis apa? 3 bahagi 4. Maka kamu dapat 0.75. Bukan 75% ya. Kalau kamu tulis 75% pun sebenarnya betul. Tapi itu kita tak panggil kebarangkalian. Itu kita panggil kemungkinan. Possibility. Okay, ataupun peratus mendapat pun terima. Tapi untuk kebarangkalian, paling tinggi nilai dia sebenarnya 1. 1. Kalau kamu ingat matematik lah. Dah belajar matematik kan. Cikgu pun tak nak kacau matematik. Penting kebarangkalian paling besar nilai dia ialah 1. Dan kamu perlu nyatakan kebarangkalian untuk apa? Itu dia. Ikut soalan lah. Jadi inilah yang kadang-kadang sampai markah 9 markah, 10 markah. Kalau dalam soalan dia minta kamu jawab sampai akhir. Murid-murid jelas ke tak? Kalau jelas, kali ini bukan angkat tangan. Kalau jelas, sila tanya. Ada 2 orang hilang tadi. Kalau jelas, sila tulis faham. Ataupun saya buat poll. Sabar. Thank you Sabar. Saya buat poll Okay, jadi sekarang cikgu terpaksa launchkan untuk Manda yang untuk poll yang kedua sila jawab ya ke tidak. Ya, 2 orang dah hilang dah ya, saya tak tahu kenapa. Atau mungkin internet dia untuk 1 jam lebih je saya faham. Ya, saya ada 9 vote di sini seperti yang dipaparkan. Yang lain, sepatutnya ada 17 lah. Saya harap ada 16 vote kat sini. Ya. Kalau macam yang meiosis dengan persenyawaan tu. Ya, betul. Kalau letak sebaris dengan yang lain, boleh? Boleh. Yang penting kamu perlu sebut je. Tapi saya nak bagi tahu ini sebenarnya maksud dia masa penerangan Mendel dia tak sebut. Tapi kita memberi pengiktirafan. Itu je saya nak bagi tahu. Dan biasanya itu adalah nama proses lah. Apabila arrow itu nama proses. Dia nak bagi tahu itu proses saja. Yang tulis hujung kiri itu maksudnya apa maksud dia. Itu je kita nak faham. Boleh jelas kenapa dia letakkan proses itu katakan itu sebab itu proses. Yang sebelah kiri itu memberi maksud apa yang kita tulis itu maksudnya. Okay, kita ada 15 vote ada 2 lagi yang tak jawab. Okay, tak apa. Yang penting sekarang kita nampak dah. Okay, ada 16 vote yang faham. Jadi murid-murid saya tak minta lebih, saya faham masa dah sampai, memang dah penat. Sekarang kamu ada nota muka surat yang ketiga, keempat dan seterusnya, kelima. Saya hanya minta kamu untuk jawab 3, 4, 5 untuk besok ketika kita sambung untuk kelas besok. Dan cikgu akan cuba uploadkan apa yang kita belajar hari ini ke YouTube pada malam ni. Saya akan cubalah satu kelas yang cubalah cikgu dah upload, nanti cikgu akan share juga kalau nak tengok balik benda yang lebih kurang sama. Yang penting saya berharap kelas sedemikian boleh membuatkan anda lebih faham daripada anda macam mana kata mengantuk ke tak ikut ke ataupun tidur Cuba dapatkan nota dan paling penting bertulis ketika jawab. Tengok buku, cikgu dah sebut muka surat berapa, catatlah, jangan tunggu. Kalau kamu dengar saya cakap sambil baring, memang no point lah. Jadi itu saja daripada saya akan minta izin untuk bersurai dan sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa besok pada pukul 10 hingga 11.30. Okey? Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.